Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah الآن سندرس موضوعا مهما وهو اسم الإشارة. Baiklah, perkara pertama yang perlu kita fokus adalah pembahagian ismul isyarah. Okey, ismul isyarah ini terbahagi kepada dua, iaitu ismul isyarah lil ba'id wa ismul isyarah lil qarib. Ma makna lil ba'id? Ba'id adalah jauh. Jadi isim isyarah dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti nama tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Dan yang kedua, ismul isyarah lil qarib, kata ganti nama tunjuk bagi sesuatu atau seseorang yang dekat. Okey, seterusnya ismul isyarah lil ba'id terbahagi pula kepada lil mudzakkar wa lil muannas. Maknaha, bila ismul isyarah lil ba'id, isim kata ganti nama tunjuk untuk yang jauh, ia terbahagi kepada untuk lelaki dan untuk perempuan. Begitu juga kepada ismul isyarah lil qarib. Isim isyarah kata ganti nama tunjuk kepada yang dekat, dia terbahagi kepada lil mudzakkar wa lil muannas aidan. Ismul isyarah lil qarib khususan lil mudzakkar, kata ganti nama tunjuk untuk sesuatu atau seseorang yang dekat bagi lelaki. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil ini. Okey, contohnya di sini kita tengok kalau dalam bahasa Melayu perkataan ini itu tidak berubah. Ini seorang pelajar lelaki. Ini dua orang pelajar lelaki. Ini tiga orang pelajar lelaki. Okey, tetapi dalam bahasa Arab kalimah ini itu akan berubah mengikut bilangan dan jantina sesuatu yang kita tunjukkan itu. Okey, sekarang kita tengok kepada kalau dia mufrad muzakkar, ismul isyarahnya adalah hadza, hadzal alif. Okey, contoh dalam ayat, hadza talibun, ini seorang pelajar lelaki. Okey, kalau dia muthanna, dia dua orang, hadzani. Okey, dalam ayat, hadzani talibani, ini dua orang pelajar lelaki. Okey, seterusnya kalau ramai, tiga atau lebih, kita guna ismul isyarah haulai. Okey, dalam ayat, haulai tullabun, ini ramai pelajar lelaki. Baiklah, seterusnya ismul isyarah lil qarib khususan lil muannas. Isim isyarah bagi yang dekat untuk perempuan. Okey, yang pertama, apa isim isyarah untuk sesuatu yang dekat bagi perempuan? Kalau bilangannya satu, kita guna kalimah hadhihi. Hadzal ha. Beza dengan mufrad muzakkar, tiga huruf juga, tapi yang ini bezanya alif tu tukar jadi ha. Tadi hadzal alif mufrad muzakkar, kalau dia mufrad muannas, alif tu jadi ha, jadi hadzal ha. Okey, contoh dalam ayat, hadhihi talibatun, ini seorang pelajar perempuan. Okey, seterusnya musanna muannas, kalimah ismul isyarahnya hatani. Ada 5 huruf. Ha, alif, ta, alif, nun. Okey, beza dengan muzakkar musanna ada 4 huruf sahaja. Dia ada 1 je alif. Tapi beza dengan ismul isyarah muannas, kalau dia musanna adalah dia ada 2 huruf alif. Okey, selepas huruf ha tu ada alif. Jadi ejaan dia ha, alif, ta, alif, nun. Okey, dalam ayat contoh, hatani talibatani, ini dua orang pelajar perempuan. Okey, seterusnya bagi jamak iaitu 3 atau lebih. Nak menunjukkan ini bagi perempuan yang ramai, kita guna kalimah haulai. Okey, contohnya dalam ayat, haulai talibatun. Sekarang kita lihat ismul isyarah lil ba'id. Okey, untuk sesuatu atau seseorang yang jauh. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil itu. Okey, sekarang kita tengok perkataan itu ni dalam bahasa Arab untuk lelaki.
Okey, kalau bahasa Melayu perkataan itu pelajar lelaki. Itu 2 orang pelajar lelaki. Itu ramai pelajar lelaki. Perkataan itu dalam bahasa Melayu tidak berubah. Tetapi dalam bahasa Arab, ia berubah. Sama dengan kalimah ini tadi dalam bahasa Arab. Haza tadi, kumpulan haza, dia berubah sampailah dia jamak. Okey, sekarang kita lihat apa pula perkataan-perkataan bagi ismul isyarah lil ba'id khususan lil mudzakkar. Okey, sekarang yang pertama mufrad. Okey, kalimah untuk itu bagi mufrad muzakkar kita guna kalimah zalika. Zal, lam, kaf. Okey, contoh dalam ayat zalika tilmizun. Itu seorang pelajar lelaki. Okey, seterusnya musanna muzakkar. Kalau dia 2 orang pelajar lelaki, kita guna ismul isyarahnya zanika. Zal, alif, nun, kaf. Okey, contoh dalam ayat zanika tilmizani. Itu 2 orang pelajar lelaki. Okey, seterusnya kalau jamak untuk 3 orang atau lebih, kita guna ulaika. Okey, tengok ejaan dengan betul. Alif, waw, lam, hamzah, kaf. Ada 5 huruf di sini. Contoh dalam ayat ulaika talamizun. Itu ramai pelajar lelaki. Terusnya kita akan fokus pula kepada ismul isyarah lil ba'id khususan lil muannas. Okey, kata ganti nama tunjuk bagi sesuatu yang jauh khas kepada perempuan. Okey, mari kita lihat apa itu ismul isyarah bagi sesuatu yang jauh bagi perempuan. Yang pertama dari segi mufrad muannas. Kalau mufrad muannas, kita guna kalimah tilka. Ta, lam, kaf. Okey, contoh dalam ayat tilka tilmizatun. Itu seorang pelajar perempuan. Okey, kalau kita guna itu bagi musanna, bagi dia 2 orang, guna kalimah tanika. Okey, contoh dalam ayat tanika tilmizatani. Itu 2 orang pelajar perempuan. Okey, seterusnya kalau ramai pelajar perempuan, kita guna kalimah ulaika. Okey, contoh dalam ayat ulaika tilmizatun. Itu ramai pelajar perempuan. Okey, di sini Ustazah ada ringkaskan ismul isyarah dalam bentuk jadual. Lebih mudah kita nak lihat apakah perbezaan dan perubahan perkataan ismul isyarah mengikut bilangan dan jantinanya. Okey, tengok pada ismul isyarah lil qarib L1, kalimah ismul isyarahnya hadza. Okey, seterusnya kalau P1 dia jadi hadhihi. Okey, lihat pada huruf yang berwarna merah, itulah perbezaan antara 2 ismul isyarah. Okey, seterusnya bagi L2 untuk muzakkar musanna. Kalimah dia adalah hadzani. Ha, zal, alif, nun. Okey, berbeza dengan ismul isyarah P2 iaitu ha, alif, ta, alif, nun. Ha, tani. Okey, lihat pada perbezaan huruf. Isyarah untuk bagi L2, perbezaannya ada huruf zal selepas huruf ha. Dan bila P2, zal itu kita tukar kepada huruf alif ta. Okey, seterusnya untuk ismul isyarah lil qarib, kalau dia muzakkar atau muannas, kalau dia ramai, jamak kan, untuk dia ramai, kita akan guna kalimah yang sama iaitu haulai. Okey, mudah yang itu insya-Allah. Seterusnya ismul isyarah lil ba'id. Kalau ismul isyarah lil ba'id untuk mufrad, kalau untuk L1 guna zalika. Kalau untuk P1 guna tilka. Beza dia hanya zal tukar jadi huruf ta. Okey, seterusnya kita tengok dekat musanna pula. L2 dengan P2. Sama juga huruf zal tukar jadi ta. Ejaan yang sama, hanya tukar huruf zal jadi ta sahaja untuk L1 kepada P1, begitu juga L2 kepada P2. Manakala bagi L3 dan P3 menggunakan kalimah yang sama iaitu ulaika. Sini Ustazah ada sediakan satu formula yang boleh digunakan dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan ismul isyarah. Okey, formula itu adalah L1 tolak M sama dengan P1 tambah M, L2 tambah AN sama dengan P2 tambah TAN,
L3 tambah WAN sama dengan P3 tambah AT. Okey, setiap huruf dan nombor yang terdapat dalam formula ini mewakili beberapa perubahan bagi isim jika bertemu dengan ismul isyarah. Okey, kita mula dengan L1 mewakili muzakkar mufrad, L2 mewakili muzakkar musanna, L3 mewakili muzakkar jamak, P1 mewakili muannas mufrad, P2 mewakili muannas musanna dan P3 mewakili muannas jamak. Okey. Seterusnya L1 tolak M bermaksud L1 tidak ada simbol muannas. Okey, manakala P2 tambah M bermaksud P2 tambah simbol muannas iaitu ta marbutah. Seterusnya L2 tambah AN. AN mewakili alif nun. Jadi L2 akan tambah alif nun, manakala P2 akan tambah TAN iaitu ta alif nun. Seterusnya L3 tambah WAN iaitu waw nun. Jadi Ustazah ringkaskan jadi wan. Seterusnya yang terakhir P3 tambah AT. Apa maksud AT? AT alif ta. Jadi kalau kamu ingat formula ini, mudah kamu untuk bezakan mana satu huruf tambahan bagi L1 sehinggalah P3. Okey, sekarang kita tengok pada salah satu contoh soalan PT3 iaitu soalannya adalah hawwil al-ibaratil atiyata ila ma yunasibuha. Tukar ayat-ayat berikut kepada yang munasabah baginya. Okey, contoh ayat ini hadza al-mudiru yadkhulu ila ghurfatihi. Okey, nampak ada ismul isyarah di awal ayat. Jadi isim selepas ismul isyarah itu perlu ditukar mengikut perubahan ismul isyarah yang diberikan di setiap ayat-ayat yang seterusnya. Jadi clue bagi perkataan yang perlu ditukar ini adalah yang pertama adalah pada ismul isyarah. Jadi boleh fokus, yang pertama stepnya adalah boleh fokus kepada perbezaan ismul isyarah bagi L1 sehinggalah P3, kemudian gunakan formula yang Ustazah gunakan untuk membezakan setiap huruf-huruf tambahan bagi L1, L2, L3, P1, P2 dan P3. Jadi contoh bagi jawapan dekat sini. Okey, bagi kalimah al-mudiru bila hadhihi tengok pada formula P1 tambah M. Maksud kena tambah simbolik muannas iaitu ta marbutah. Jadi jawapan dia al-mudiratu. Okey, kemudian ayat yang kedua. Hadzani. Ya, ismul isyarah merujuk kepada L2. Tengok pada formula L2 tambah AN iaitu alif nun. Okey, jadi al-mudiru dia jadi al-mudirani. Okey, bagi ayat yang ketiga haulai. Okey, sekarang haulai untuk L3 dan P3 sama. Jadi kita kena cari tips yang seterusnya untuk membezakan antara L3 dan P3. Lihat pada fi'il yang terdapat dalam ayat tersebut, yadkhuluna. Ada waw nun iaitu ia memberi tanda kepada L3, manakala yadkhulna ada nun di belakang ia mewakili untuk P3. Jadi L3 waw nun. Jadi kalau L3 tambah WAN iaitu waw nun. Jadi jawapannya adalah al-mudiruna. Seterusnya ayat yang keempat. Hatani ya P2. Tengok pada formula tambah TAN. Ta, A, alif, nun, N, nun. Jadi jawapannya adalah tambah ta alif nun. Al-mudiratani. Okey, yang kelima dia P3. Jadi tengok pada formula P3 tambah AT. A iaitu A alif T ta. Jadi jawapan dia al-mudiratu. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Ustazah Hana. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang.